Hai, saya Nofazana Alia binti Zafidin dan saya ingin berkongsi tentang punca penularan virus COVID-19. COVID-19 atau coronavirus COVID adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Coronavirus ini ditemui di China pada tahun 2019. Apakah punca penyebaran virus COVID-19? Yang pertama, batuk dan bersin oleh individu yang bergejala. Cara penularan COVID-19 kepada individu lain adalah melalui titisan daripada hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang yang dijangkiti COVID-19 batuk atau bersin. Seterusnya, sentuhan dengan individu yang bergejala. Seseorang itu juga boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada dekat dengan pesakit COVID-19 yang batuk atau bersin. Sebagai contoh, mereka memegang tangan pesakit tersebut. Yang terakhir, menyentuh permukaan yang telah tercemar dengan virus. Titisan daripada orang yang dijangkiti ini boleh merentasi objek dan permukaan di sekelilingnya. Dengan menyentuh objek atau permukaan yang telah tercemar dengan virus, seseorang itu boleh dijangkiti jika dia menyentuh mata, hidung atau mulutnya. Rangkaian jangkitan virus COVID-19 dapat dibendung sekiranya individu yang berisiko dijangkiti virus tersebut mengenal pasti simptom-simptom jangkitan dengan lebih awal. Coronavirus adalah virus yang boleh merebak melalui titisan air dari batuk atau bersin oleh orang yang dijangkiti. Kebanyakan simptom dan tanda awal jangkitan yang ditunjukkan oleh pesakit adalah berkaitan dengan gejala pernafasan. Tempoh 14 hari merupakan tempoh inkubasi untuk pesakit yang dijangkiti virus COVID-19 menunjukkan simptom jangkitan. Antara simptom yang ditunjukkan oleh individu yang dijangkiti coronavirus adalah seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit-sakit dan sengal badan, sakit tekak dan sakit kepala. Sekiranya anda mempunyai simptom-simptom tersebut dan pernah berada di kawasan yang berisiko atau mempunyai kontak rapat dengan individu yang disahkan positif, segeralah mendapatkan rawatan dengan menghubungi nombor telefon yang tertera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Awati binti Bakar. Topik yang akan saya bincangkan ialah kesan COVID-19 terhadap pelajar. Bagi mengurangkan penularan pandemik ini, kita perlulah mengamalkan penjarakan sosial dan mengurangkan aktiviti yang melibatkan orang ramai. Disebabkan itu, kaedah pembelajaran secara atas talian dilaksanakan menerusi pelbagai jenis aplikasi seperti Google Meet, Webex, Zoom dan sebagainya. Kaedah pembelajaran ini memerlukan jaringan internet yang stabil dan peneranti elektronik yang sesuai. Namun begitu, ramai pelajar mengalami masalah kewangan di mana mereka merasa terbeban untuk mengeluarkan duit yang banyak bagi mendapatkan capaian internet yang laju. Seperti yang kita tahu, penularan pandemik ini telah menyebabkan banyak syarikat dan premis perniagaan terpaksa menghentikan operasi mereka. Hal ini menyebabkan pekerja tidak dibayar upah dan ada yang kehilangan kerja. Disebabkan itu, terdapat iwapa yang tidak mampu membayar yuran pengajian atau memberikan wang secukupnya untuk melipkan data internet yang baik untuk anak-anak mereka. Rentetan daripada masalah kewangan ini, secara tidak langsung, ianya memberikan kesan kepada prestasi akademik para pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Yasmi ingin membahaskan kesan pandemik COVID-19 dari segi aspek pekerjaan. Seperti yang anda semua tahu sekarang, kita sedang melalui PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang sedang berluasa. Antara yang terkesan daripada pandemik ini adalah seperti syarikat, majikan dan pekerja. Hal ini demikian terdapat beberapa syarikat, kedai dan kilang yang terpaksa ditutup akibat mengalami kerugian yang disebabkan oleh kemerosotan ekonomi. Di samping itu, ramai pekerja yang hilang semua pendapatan kerana dibuang kerja, diberi cuti tanpa gaji ataupun dipotong separuh daripada gaji oleh majikan mereka. Justeru, kebanyakan lepasan garduan sukar untuk mendapatkan pekerjaan sewaktu PKP ini. Kesan daripada pandemik ini, terciptalah norma baharu seperti bekerja dari rumah. Selain itu, segala pembelian berlaku secara atas talian dan pembelian makanan turut dilakukan secara atas talian ataupun melalui pandu lalu. Dengan kehidupan norma baru ini, ramai orang menceburkan diri dalam bidang perniagaan secara atas talian untuk meneruskan keberlangsungan hidup di samping untuk membangunkan semula ekonomi negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Samsuri dengan nombor metrik 2011414667. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara-cara bagi mengatasi jangkitan COVID-19. Okey, yang pertama adalah dengan memakai topi muka. Sekiranya anda tidak sihat seperti batuk atau sesama, pakailah topi muka dengan segeralah mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital. Jangan menggunakan topi muka yang sama berulang-ulang kali. Sebaliknya, keraplah menukar topi muka dari semasa yang ke semasa. Yang kedua adalah dengan kekal berada di dalam rumah atau stay at home. Dengan kekal berada di rumah, ia dapat menghindarkan diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Inilah masa terbaik bagi meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga. Ibu bapa boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak seperti membersihkan rumah, bertukang, memasak, berkebun dan bersukan yang mana ia bersifat dalaman dan tidak perlu keluar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Amiruddin bin Khalid, ingin membincangkan harapan kita pada masa kini bagi mengatasi masalah COVID-19 ini. Selain daripada mengikuti prosedur SOP, kita juga dapat menyelesaikan masalah COVID-19 ini dengan mengambil vaksinnya. Tujuan utama kita mengambil vaksin ini adalah untuk mendapatkan imuniti apabila COVID-19 virus dimasukkan ke dalam badan kita. Kesannya, apabila ramai orang mengambil vaksin ini, ia akan menghasilkan kesan herd immunity, iaitu jikalau populasi yang banyak mengambil vaksin ini, secara tidak langsung memberi perlindungan daripada jangkitan itu kepada orang lain yang tidak dapat mengambil vaksin tersebut. Walau bagaimanapun, vaksin COVID-19 ini tidak terlepas dari pandangan put negatif di mana orang ramai beranggapan bahawa vaksin ini akan mendatangkan banyak kesan sampingan kepada penggunanya. Tetapi kita perlulah elak dari menyebarkan berita-berita palsu tentang vaksin ini selagi tidak ada bukti kukuh mengenai kesahihannya, agar rakyat lebih berfikiran terbuka bagi memilih untuk memvaksinkan diri sendiri.